Okay, hari ini bersama saya produk specialist kita Encik Zul dan salah satu top sales advisor kita Cik Ira. Okay, tujuan hari ini adalah kita nak menjawabkan soalan-soalan yang timbul pada TikTok syarikat kita. Okay, akaun TikTok syarikat kita memang respon sangat bagus. Setiap kali kita post video, kita dapat sambutan yang bagus. So ada banyak customer juga ada tanya banyak soalan lah. Okay, so hari ini kita pilih 10 soalan. Pilih 10 soalan yang biasa orang tanya dekat kita punya platform. Actually bukan saja dekat TikTok. Okay, dekat Facebook ke, kita punya IG ke, YouTube ke. Okay, so minta maaf because maybe sometimes kita tak boleh menjawab soalan satu-satu dekat sana. So hari ini kita pilihkan 10 soalan yang biasa, yang banyak orang tanya. Mungkin soalan tu nampak macam ringkas, tetapi maybe dekat customer kita dia tak ada jawapan. Okay, so hari ini we try our best untuk bagi jawapan yang okay, so I think sebelum start saya jumpa Encik Zul dan sorry Cik Ira untuk memperkenalkan diri dulu. Silakan Cik Zul. Assalamualaikum. Okay, saya Zultan. Selamat datang ke live Perawatan Pengangkutan Sedar Sdn Bhd. Dah lama tak buat live sebenarnya. Rindu nak buat live. Alhamdulillah hari ni kita jumpa balik. Boleh teruskan dengan Ira. Hai, nama saya Ira. Saya pun baru first time ni buat live bersama dengan grup pengangkutan sedar. So kalau ada apa-apa salah tu, sorry lah. First time kan? So insyaAllah saya akan try jawab soalan-soalan yang kita dapat daripada social media, soalan-soalan daripada customer. So kita akan try jawab, insyaAllah. Jawapan spontan ni. Kalau salah tu minta maaf no. Okay, alright. So minta tolong kawan-kawan yang kalau sudah masuk, saya minta lagi sekali, minta tolong share lah. Share dalam group ke, you punya timeline, you punya wall. Okay. Pada masa yang sama, kalau penonton-penonton yang ada di dalam sini ada boleh terus type dekat komen. Okay. Type dekat komen. Lepas tu kalau masa masih mengizinkan, kita akan jawab soalan lah. Alright. Okay. So hari ini kita kena fokus dekat persona. Persona yang baru launching ni, Persona 2012. Walaupun sekarang tahun 2021, tapi nama modelnya dideclare sebagai Persona 2012. Alright. Okay. So hari ini we go through 10 soalan yang kita pilih tu. Okay. Nombor satu. Soalan nombor satu. Siapa nak jawab? I jawab. Kita yang jawab. Okay. Kalau betul ada hadiah. Alright. Oh yeah. Ini yang banyak customer tanya. Okay. Adakah persona dan okay, soalan ni termasuk Iris sekali lah. Okay. Adakah Persona dan Iris 2022 masih adakah variant untuk manual transmission? Silakan okay. Ira. Okay, menurut sumber yang saya, so kita punya jualan start dari 2019 sampai 2020. Jadi production, maknanya demand daripada customer cuma 3% saja. Jadi that's why untuk tahun ni model baru Iris dengan Persona, kita dah tak buat model manual sebab kurangnya demand daripada customer. That's why lah HQ maknanya Proton dia stop production untuk model manual.
Okay. Wow. So dah stop lah. Alright, so jawapannya adalah tak ada, no more manual variant bagi Persona dan Iris. Okay, so untuk maklumat kepada semua penonton dekat sini, for your information, sekarang kereta Proton, model Proton yang hanya mempunyai variant manual hanyalah tingkat Saga. Okay, Proton Saga. Okay, Proton Saga standard manual masih ada. Tetapi sama dengan tadi apa Ira kata, production tu sangat-sangat kurang pasal demand memang tak banyak. Okay, alright. Thank you Ira, thanks for your answer. Okay. Soalan kedua. Ini kena specialist baru boleh jawab. Okay, ini memang banyak customer selalu tanya dia salah faham tentang soalan ini. Soalannya adalah kenapa Persona 2012 masih pakai timing belt dan bukan timing chain? Silakan Zul. Okay, actually untuk timing chain dengan timing belt, dua-dua ada kelebihan masing-masing. Dua-dua bagus sebenarnya. Tapi kenapa Proton ambil timing belt? Sebab satu dia punya cost maintenance dia. Cost maintenance dia lebih rendah. Lepas tu dia punya enjin dia lebih senyap daripada timing chain. Okay. Lepas tu dia boleh meningkatkan kuasa lebih baik berbanding timing chain kerana dia bergerak dengan lebih lancar, berkesan. Dia kurang geseran. Saya ada tanya pakar-pakar mengenai pasal enjin ni. Sebab kalau saya cakap pakai fikiran saya, sebab saya bahagian sale. So benda ni memang kena tanya dengan pakar-pakar lah. Berapa kos? Okay, kos untuk timing chain dengan timing belt, beza dia dalam 500. So 500 tu boleh buat barang lain. Itu yang Proton ambil utama. Yang kedua, timing belt ni dia bersifat semula jadi. Dia punya enjin tu dia senyap, dia tak bising. Lepas tu cuma banyak orang cakap timing belt putus. Ya, akan putus sekiranya tak tukar. Timing chain pun bukan tak kena tukar. Cuma dia panjang sikit. Timing belt lah ni dulu dia waranti dia 80,000 km. Sekarang ni dia dah upgrade 100,000 km. So memang kena tukar. Bila dah tukar dia akan bunyi senyap balik macam barulah senang kata. Itu yang Proton nak sampaikan sebenarnya. Dia beroperasi dengan baik selepas dia tukar baru. Sebenarnya saya tambah sikit timing chain ni pun dia kena servis juga, and then dia pun walaupun dia terendam dalam minyak, tapi bila kita tak servis dia pun memang akan kering. Cuma customer tak tahu bila kena, maksudnya bila pergi pusat servis kan, nak servis kereta, so pusat servis dia akan buat sekali yang untuk timing chain tu, untuk servis tu lah. Jadi macam timing belt, so senang katalah macam orang utara kata timing belt ni bila performance kita tu bila kita nak macam mana nak drive kan, kadang-kadang orang suka test power lah. So timing chain ni dia merenggang sebab dia getah, so dia memang boleh merenggang kan. Orang kata kalau nak rembah tu sedap lah macam tu. That's why kereta kita semua masuk Gita Sepang. Betul. Yang tak tahu. Betul. Okay, saya nak tambah F1 pun pakai timing belt juga. Yes, betul. Saya nak tambah sikit. Simpulannya adalah actually banyak customer dia dapat ingat timing chain tu tak payah tukar. Okay. Betul. Then timing belt perlu tukar. Okay, actually ini tidak betul. Okay, kalau timing belt normally service center kalau tak silap saya 80,000 lebih kurang kena tukar satu kali. Okay, walaupun timing chain tak payah tukar pada 80,000, kalau tak silap saya dapat kena tukar pada
300,000 saja. atau 350,000 dia apa kena tukar timing chain juga. Okay. So Cost kalau sama. pada masa itu cost yang tukar timing chain tu kalau tak silap saya 5 kali ganda daripada timing belt. So bukan tak payah tukar no. Okay. Then lagi satu yang biasa you senang rasa punya. Kalau timing chain punya kereta, memang you akan dengar engine dia punya bunyi tu kasak sikit dan bising sikit. Vibrate dia. Yes. So vibration pun akan lebih banyak. Okay, saya tak mau sebut apa brandnya kereta. You can go and rasa yourself. Okay. Tapi untuk kereta Proton lah, yang orang dok kata timing belt putus itu sebenarnya yang lama-lama bercerita. Kali ikut start saya tengok, saya kaji tahun start 2010 ke atas, susah dah nak dengar timing belt putus. Sebab bila customer beli kereta, Proton dia follow up tau. Servis kena ikut time, yang biasa yang dengar putus tu bila saya tanya beli customer tu, rata-rata depa first service je kat Proton, lepas tu dia buat kat luar. Itu yang biasanya yang saya kaji lah. Saya kaji sendiri kan. Berapa lama saya kerja, setiap customer saya tanya kan, mana yang putus tu memang dia buat kat luar. Dia tak ada ikut servis Proton punya. So kalau ikut servis Proton punya memang takkan putus. Takat ni lah. Betul. Lagi satu selalu saya kalau ada dengar kes macam ni adalah sudah sampai 80,000 atau 100,000. So normally service center akan advise nasihat, bagi nasihat untuk tukar. Tapi banyak customer rasa tak payahlah, nak jimat sikit, tak payahlah, boleh save tu save lah. Save yang nak sifat yang nak jimat ni, okay, pada mileage yang tertentu tak mau tukar, inilah masalah. So you bawa memang dia sudah house. Okay, ini wear and tear dia memang boleh house. Dan tiba-tiba putui di jalan, lepas tu dia marah kat Proton. Tengok, pakai timing belt, putui di tengah jalan. Tapi you tak tengok balik, you adakah customer kita dia memang ikut schedule untuk tukar alat ganti pada mileage yang tertentu. Okay, alright. Okay, so kita masuk ke soalan yang 3. Saya rasa hari ni soalan yang dipilih untuk Ira ni semua senang-senang je. Okay. So dekat saya susah, tak ada. Memang dunia ni tak pernah ada pun. Okay. Okay, soalan ketiga. Berapa bulanan untuk Persona Auto Standard? Okay. Kalau dari kita kira maknanya 10% down payment lah customer bayar. Bulanan lebih kurang RM510 macam tu. Untuk tempoh 9 tahun. Macam tu. So dia punya harga without insurance 45,800. Kalau campur dengan insurance jadi 47. Tapi customer kena ingat tahun ni still lagi ada rebate. Still ada rebate untuk model Persona standard dan variant yang lain pun ada jugalah rebate dah. Jadi rebate untuk spek standard ni RM600. Jadi biar kalau kita tolak tu bolehlah customer nak cover untuk 10% down payment dia boleh top up sikit. Gitu. Cuma monthly dalam 500 lebih macam tu. Okay, thank you. So kesimpulannya adalah walaupun ini Persona 2012 tapi Proton masih bagi 2022 tapi Proton masih bagikan rebate untuk tax holiday sampai Disember ini. Alright. Okay, thank you Cik Ira. Soalan keempat. Ni soalan pun orang-orang biasa tu susah nak jelaskan kan. Okay. Ayo. Alright. Soalan keempat. Apakah perbezaan antara leather dan Napa leather? Silakan product specialist Zul. Lama tak kerja lupa. Okey, macam ni. Napa leather adalah kulit asli kulit asli. Leather yang biasa, leather biasa adalah leather tiruan lah, campuran. So kulit asli ni
susah nak jumpa kat kereta yang bawah 200,000 sebenarnya. Sebab dia biasanya kereta-kereta yang macam Ferrari, Lamborghini, lagi macam BMW 7 Series baru ada barang tu. Tapi Napa Leather sekarang ni dah ada dekat kereta Proton. Itu kelebihan tu. Seat kulit asli tu dah ada dekat kereta Proton X70 Premium dengan Premium X. Dua tu memang dah ada dah. Okey. Datang Napa Leather tu datang daripada mana? Okey, banyak persoalan. Napa tu nak apa? Okey. Napa tu adalah saya kongsikan histori sikitlah nah. Napa tu asal daripada Amerika. Napa tu sebenarnya nama kampung sebenarnya. Nama kampung kampung tu dia buat kilang leather. So leather tu dia ambil daripada seekor anak lembu betina. So kenapa dia ambil seekor anak lembu betina? Sebab dia lebih lembut lah. Jantan tu mungkin keras sikit kot. Dia ambil seekor anak lembu betina. Lepas tu jadikan seat lah. Lepas tu bila masuk dekat X70 Premium dengan Premium X, dia punya seat dia lebih lembut, dia tak panas, dia solid sangat. Tu kelebihan dia lah. Okey. Terima kasih. Saya nak tambah sikit. Okey. Senang kata, kesimpulannya adalah leather tu kulit tiruan. Okey. Leather tu kulit anak lembu betina. Betina. Okey. Alright. Okay, so dalam persona 2022 ni, customer boleh nampak dia punya warna coklat. Okay. Warna coklat tu dia nampak macam Napa Leather. Okay. Tapi for information, persona Premium 2012 tu, walaupun color tu nampak macam Napa Leather, tapi dia actually bukan Napa Leather. Dia hanyalah leather. Okay, Napa Leather sementara ni dekat produk Proton hanya X70 Premium X dan SE. Okay, SE tu walaupun dia punya seat, dia punya seat color hitam, tapi dia Napa Leather juga. Alright. Okay, thank you. Jawapan yang memang teliti. Okay. Kita ada soalan tu, bos. Itu soalan komen kita settle nanti. Kita settlekan apa yang kita pilih dulu. Okay. Soalan kelima. Ada customer tanya, adakah persona premium driver seat tu boleh adjust ketinggian? Because bukan semua orang macam saya, ketinggian saya 183 kan. Ada yang 153. So dia pun risau. Bolehkah dia punya kaki cukup panjang ke, dia boleh adjust tinggi rendah ke? Okey. Cik Ira? Okey, untuk semua model lah, jangan kata model premium saja. Dia memang ada untuk nak adjust high adjuster tu memang ada. Untuk semua variant kita ada. Okay. Model premium memang adalah yang untuk nak adjust, macam contohlah kan kurang tinggi. Okay. So memang boleh adjust ketinggian seat kereta driver. Mami. Try to share. Sorry lah, ada latar belakang sikit. Okay, semua orang boleh nampak? Boleh nampak? Ira, Zu boleh nampak? Boleh nampak, ya. Inilah batang untuk adjust seat. Just jack naik lah. Jack naik. Ini memang batang ni memang besar lah. Kalau masih tak nampak tu kena pergi kedai cermin mata dah. Okay? Alright. Okay. Back to soalan yang seterusnya. Ini pun bukan orang biasa-biasa boleh jawabnya. Okay? Ini perlukan explain yang lebih teliti. Alright. Okay. Soalan seterusnya, kalau saya nak trade in satu kereta, okay, contoh saya nak trade in kan saya punya Saga
saya nak trade in dan tukar ke Persona Premium ni. Tetapi saya punya Saga masih ada hutang dekat bank. Okay, so kalau kes macam ni, susah tak saya nak proceed untuk kereta lama trade in tukar kereta baru? Macam mana dia punya prosedur? Silakan Zul. Okay. Pertama tak susah. Senang je. Bila kereta yang customer masih ada loan lagi, pertama customer tu kena pergi telefon bank dulu. Bank yang buat loan tu. Contoh dia buat loan dengan public bank. Owner kena telefon sendiri dekat bank. Tanya berapa full settlement. Sebab untuk nak tanya berapa full settlement tu tak boleh orang lain. Salesman pun tak boleh tolong. Dulu salesman boleh tolong, sekarang salesman tak boleh tolong. So customer kena telefon sendirilah. Bank tanya. Contoh Saga tu dia telefon bank cakap ada balance 10,000. Okey, bila saya dah dapat info kereta tu ada 10,000 dan saya akan terus tanya dekat Yuska. So macam sekarang ni kami pakai Yuska custom lah. Custom kami akan check market value. Contoh market value kereta tu 10,000 juga. Kan? So kereta tu settle lah. Mana kereta tu custom ambil 10,000, dia terus bayar kat bank yang full settlement Saga tu. Settle, tak payah bayar apa. Contoh lagi, kalau customer check kat bank ada 15,000 balance kan. Bila saya check kat custom dia ambil 10,000 saja. So custom akan bayar 10,000 dekat bank. Lagi 5,000 customer kena top up bayar kat bank. Baru custom boleh ambil kereta tu. Baru boleh trade in lah. Dan lebih lanjut boleh call saya nombor 0164654535 tu. Lebih bagi penerangan yang lebih jelas sebab dia panjang juga kalau nak cerita bab ni. Okay, alright. So bagi saya tadi apa yang Zul kata itu jawapannya adalah tak susah, memang boleh trade in. Cuma dia mungkin ada option A, option B, option C. Macam mana pun kita boleh cuba adjust sampai jadi. Alright. So ada trade in, tak ada trade in, tak ada masalah. Boleh hubungi kalau customer nak kami. Kalau customer nak trade in saja pun boleh. Contoh baru ni customer ada call saya, dia nak trade in kereta saja. Dia tak nak beli kereta baru pun. Sebab dia dah tak bekerja, dah diberhenti kerja. So tak ada masalah, saya pun boleh buat juga. Saya boleh settlekan. Walaupun tak beli kereta baru. Asal nak trade in dia boleh cari kami. Okay. Jawapan I think sangat clear. Alright. Okay. So kita teruskan ke soalan yang seterusnya. Tadi soalan berapa? Ke-6. Okay, sekarang soalan ke-7. Okay, ada customer tanya, kalau nak tukar kereta baru pada masa pandemik sekarang, bijak ke disaster at this moment? Silakan Cik Ira. Okay, dia macam ni, bijak ataupun tidak pulang pada masing-masing. Maksudnya keperluan masing-masing lah. Ada yang masa macam ni, ada orang yang kerja dia memang tak terjejas. Jadi dia memang memerlukan kereta. Should be no problem kalau dia nak beli kereta baru. Macam tu. Tapi kalau untuk orang yang terjejas pendapatan, terjejas pekerjaan, kalau boleh buat masa sekarang ni, tak payah lagi lah. Dia tengok pada poket masing-masing. Macam tu kan. Bagi saya, itulah tengok pada masing-masing. Okay, alright. So, senang kata, jawapannya tengok poket sendirilah. Okay. Beli ikut kalau keperluan kita memang perlu, kita kena beli jugalah kalau memang perlu. Okay, alright.
Soalan yang seterusnya, ini pun more on technical. So, ini semua kena product specialist baru boleh jawab. Okay. Ada banyak customer cakap kereta Proton ni minyak kuat masa jalan bandar, jalan jauh, jalan highway okey. So kali ini untuk Proton Persona 2022 dia datang sekali dengan Eco Mode. Okey, cuba Zu terangkan sedikit sebanyak apa tu Eco Mode tu. Okey. Eco Mode dia memberikan penyelesaian pada komputer kereta kita dan mengubah titik pergeseran. Okey. Dia boleh menolong proses pembakaran proton yang terjimat untuk kereta kita. Itu jawapan yang tepat lah. Okey. Ringkas saja jawapan tu. Betul. Senang kata, kalau sesiapa customer yang nak jimatkan minyak masa you bawa kereta Proton Persona yang baru-baru ini, okay, you boleh tekan button Eco Mode. Betul. Okay. Lepas tu you punya fuel consumption akan jadi kurang. Tetapi pada masa yang sama, because dia nak tuning bagi you dalam keadaan yang jimat minyak, so power itu janganlah complain, I tekan lepas tu jadi tak ada power. Memanglah kalau you nak more power, you have to pay more petrol. Okay. Simple as that. Alright. Okay. Soalan ke-9. Turning radius untuk Persona 2022. Turning radius tu masih besar ke? I dengar macam susah nak U-turn je nak pakai Persona ni. Okay, silakan Cik Ira. Cik Ira tak buka mic. Mic. Oh, sorry. Okay, turning radius untuk model Persona kita 5.0. Turning radius dia. Maknanya kita nak buat pusingan tu senang. Boleh pusing lap je. Masih besar lagi 5.0. Okay, I think jawapan soalan tu senang lah. ada sikit saya nak tambah sikit lah. Actually 5.0 itu dia consider tak besar lah. Okay, dia consider kecil. Okay, kalau kita tengok balik bukan kompetitor lah, segmen yang sama, okay, brand T dan brand H, okay, like saya terus cakap model lah, senang supaya senang boleh faham. Let's say lah Persona kita punya adalah 5.0 meter, okay. Kalau let's say Honda City juga 5.0 dan Vios 5.1. So I think ini on par dekat segmen yang sama. Okay, dia memang lari tak jauh lah. So untuk ini kita tak boleh considerkan dia turning radius ini kecil atau besar. Memang dia boleh diterimakan lah. Okay, untuk segmen B segmen ini memang boleh diterimakan. Okay. Yang 5.0 ni dia better daripada Persona kita yang first model dulu. Ya, first model kalau tak silap saya 5.2. So bermaksud you buat satu pusingan, maybe satu U-turn, dulunya Persona dia satu kali tak boleh lepas. Yang barunya ni satu kali mungkin dia sudah boleh lepas kalau you buat U-turn dekat traffic light. Alright? Okay. Soalan yang seterusnya adalah ada customer tanya, kalau Persona ni kita duduk dekat bahagian belakang, nampak macam sempit saja. Okay. So ini saya nak sharekan satu gambar dengan ketinggian saya. Okay. Saya sudah ambil gambar. Alright. Tadi saya cakap ketinggian saya 183 itu actually bergurau saja. Ketinggian saya 173. Saya sudah masuk 10. Sudah turun ke? 10 cm. Okay. Okay. Boleh nampak gambar ini. Sekejap, mungkin perlukan sikit masa untuk upload gambar ini. Okey, gambar ini dengan ketinggian saya 173. So saya kalau duduk di belakang, ruangan di atas kepala tu masih ada, ruangan di depan kaki tu masih ada. Okey, saya sharekan lagi satu gambar.
Okey, mungkin you orang boleh nampak dengan lebih teliti jarak tu tinggal berapa, ruangan jarak tu tinggal berapa banyak besar. Sekejap nah. Alright, yang ini. Boleh nampak? Boleh. Okey. So dengan ketinggian saya 173 ini, saya duduk di bahagian belakang, ruangan antara seat depan dengan kaki saya ada lebih kurang macam tu lagi. Okey. So kalau you punya ketinggian rendah daripada 173, ruangan ni akan jadi lebih banyak lah. Okey. So dengan saiz saya Dia persona ni je, persona dia nampak je kecil dengan keadaan yang selesa. Alright. Okey, Zu cakap apa tadi? dan persona kalau kita tengok depan lah realiti. Dia nampak kecil tau. Tapi sebenarnya bila duduk mesti muat. Sebab dia seat dia panjang. Seat dia panjang. Tu bila duduk sebab kadang-kadang customer dia tak duduk tau, dia tengok kecil nampak ruangan dekat kaki tu kecil je. Tapi sebenarnya psycho kat situ. Seat tu panjang dan pendek. Ada kereta seat dia pendek saja. Mana duduk memang tak selesa. Tapi persona dia panjang. Sebab tu kalau tengok kereta mewah lain, seat dia semua panjang. Sebab apa dia nak buat panjang? Sebab nak selesa jalan jauh. So kalau untuk kereta persona, kena masuk duduk. Baru boleh tentukan kereta tu besar ke kecil. Sebab seat kita panjang, dia akan ampuh kita punya paha ni sampai ke lutut ni. Jadi bila kita perjalanan jauh tu, kita tak adalah rasa lenguh kaki kan. Kadang-kadang ada orang tinggi sampai kena duduk macam tu. Kan kaki dia macam tergantung lah, dia lenguh lah. Jadi seat kita panjang, lebih selesa untuk customer. Okay, alright. Jawapan yang tepat sekali. Okay, so 10 soalan tentang Persona 2012. Soalan yang paling bos tanya. 022 bos. 2022. Okay, selalu tak boleh. Sudah lidah pendek. Okay, so 10 soalan tu dah habis kita jawab. Soalan yang paling banyak orang tanya. Okay, so kita tambahkan extra dua soalan bonus. Okay, 2 soalan bonus tentang our X series. Okay, yang paling banyak orang tanya sekarang. Okay, X70 Special Edition yang color biru dan merah itu boleh booking lagi ke? Okay, silakan Cik Ira. Okay, buat masa sekarang boleh booking lagi. Sebabnya kita cuma keluarkan 2,000 unit saja sampai hujung tahun ini, sampai Disember. Jadi selagi masih ada stok, kita memang terima saja booking. So should be no problem lah. Untuk yang model X70 SE, boleh buat booking lagi, no problem. Sekarang punya booking still sama juga, still under promotion. Boleh buat booking secara online, RM99 sahaja. Tak perlu bayar lebih-lebih pun, just RM99 saja. Sudah boleh buat booking untuk model ni. Alright, thank you. So saya nak tambah sikit tentang jawapan ini. Okay, hanya 2,000 unit. Okay, setiap outlet yang di Malaysia, ada di dalam Malaysia ni, setiap outlet akan dapat lebih kurang dari 6 unit hingga 10 unit setiap outlet. Okay, so itu saja. Kalau sudah habis, means sudah habis lah, no more lah. Okay, so because that's why we call it special edition. Special edition tak akan sepanjang tahun ada. Dia memang fix untuk 2,000 unit saja. Okay, alright. Soalan yang terakhir, series bonus. Ini pun I think kalau nak sembang 1 jam saja untuk soalan ni memang tak cukup. Okay, jawapannya 1 jam tak cukup. Okay, dah just cerita sedikit sebanyak dah. Okay, banyak yang customer tanya perbezaan features antara varian X50. Kan X50 ada 4 varian, X70 sekarang pun ada 45 varian. So apa perbezaan antara varian-varian tersebut? That's why tadi saya cakap kalau nak sembang jawapan ni 1 jam tak cukup. Okay, kita ringkaskan.
ringkaskan. Okay, Zul. Okay, pertama saya nak beritahu saiz untuk kereta tu. Okay, X70 senang kata yang mana yang tak biasa, yang tak pernah tahulah dia punya saiz dia macam mana. Kalau ikut X70 saiz dia lebih kurang Honda CR-V. Okay. Dan X50 pula saiz dia lebih kurang HR-V, Honda HR-V. So dia saiz dia kecil sikit dan besar sikit lah. B segment dengan C segment. Feature dia, banyak feature dia bos. nak terang tu tak boleh lah bos kat sini. Okay, so saya suggest macam tu. Okay, saya suggest macam ni ya. Okay, kalau dekat screen sini kita boleh nampak belakang nama Zul dan Ira tu ada nombor telefon dia apa. Okay, so nak tahu dengan lebih selanjutnya, lebih details, okay, boleh screenshot, okay, atau tengok balik live kita ini bila-bila masa, boleh ambil nombor telefon ni, menghubungi mereka. Okay, then S70 saya explain selalunya 2 jam. Ya, 2 jam tu consider pendek lah pasal biasa kalau Zul explain saga pun 2 jam lebih. So maybe X-Series dia bukan 5 jam. 5 jam untuk explainkan semua. But it's okay. Itu bukan masalah besar. Okay. Whoever yang memang nak tahu lebih banyak tentang X-Series, X70, X50 boleh contact tim pengangkutan sedar atau Zul atau Ira yang nombor telefon sudah siap sedia ada dekat sini. Okay, so kita pergi ke komen-komen yang ada ke customer komen dekat sini. Kita pilih sikit soalan untuk menjawab. Okay, Saga Iris. Okay, saya pilihkan soalan ini. Okay, soalan dari saudara Ilan Purnama. Okay, tentang loan ni banyak customer kurang faham. Tolong pencerahan sikit. Hihi. Okay, I think kita serah kepada Ira jawab soalan ni. Okay, tentang loan ni macam banyak customer kurang faham kan. Okay, loan ni dia depend pada customer punya scoring, customer punya komitmen. Semua ni bank akan tengok. Macam tu. Untuk nak menentukan customer dapat berapa interest rate, kan, berapa tahun tenor macam tu. Lagi, okay, pasal loan. Kadang-kadang ada customer, let's say dia minta kata nak bayar 10% down payment, 90% loan lah. Jadi tiba-tiba kata bank reduce dia punya loan. Okay, pasal apa? Mungkin dia punya komitmen dia lebih tinggi sikit lah. Maksudnya dia ada komitmen tapi komitmen dia lebih. Jadi bank terpaksa cut dia punya loan. Macam tu pun boleh. Jadi dia sebenarnya tentang loan ni bergantung kepada customer punya dokumen. Macam tu bos. Okay. So I think jawapan yang clear, ringkas dan clear. Okay. So senang kata kalau nak tahu dengan lebih selanjutnya, you boleh provide you punya dokumen, IC, driving license, 3 to 6 months payslip, EPS statement or bank statement bagi dekat kita. Okay. Kita akan cuba submitkan loan untuk anda semua. Alright, pada masa ni kalau boleh kita uruskan semua urus niaga ni secara atas talian lah. Okay, melalui WhatsApp ke, WeChat ke, email ke, okay. Alright, okay. Sebab tu bila customer datang kita akan tanya lebih detail lah kan. Customer ada komitmen apa, ada hutang apa, ada loan lain lagi ke. Yes. Itulah. Because bukan setakat saja kita bagi dokumen, submit, boleh approve, kita kena tahu customer punya komitmen, profile apa semua. Okay? Okay. Yang seterusnya. Cik Syazani Sukri kata, Zul ni bukan biasa-biasa ni. Orang kuat. Nasib baiklah PKP ni duduk rumah saja.
Kalau bekerja hari-hari rasanya terbang. Okey, lagi ada satu lagi tanya. Cik Lu Siu Im tanya, bos X70 SE tahun ini boleh ambil ke? So ini dia sudah tulis bos, so saya kena jawab lah. Okay. Okay, kalau ikut allocation from HQ, outlet kita setiap bulan lebih kurang akan dapat 2 hingga 3 biji. Sampai akhir tahun ini, bulan 12. So kalau senang katalah lebih kurang sebulan 2 unit. Sebulan 2 unit kita akan dapat. Okay. Tetapi sementara ni kita tak tahu lagi whether kita akan dapat biru atau kita akan dapat color merah. Okay. Because sekarang kilang Proton pun baru start balik production. So tetap walaupun sudah boleh start balik production, tetapi production pun kena ikut the supply from our vendor. Because Proton boleh buka, tak semestinya supplier dia boleh buka. Because mungkin supplier dia ada masalah, ada dia punya staff kena, dia terpaksa kena tutup 7 hari, 10 hari, 14 hari, kita tak tahu. So for your information, satu kereta terdiri daripada minimum sekurang-kurangnya 3,000 lebih komponen. Okay. So kalau kurang satu skru pun, Proton tak membenarkan kereta itu keluar dari kilang. Okay. So setakat ini production walaupun sudah start balik, tetapi sangat-sangat limited lah. Okay. So sesiapa nak pakai kereta urgent, jangan tunggu lagi. Okay. Tunggu, memang nanti you sampai 2022 baru you dapat you punya Persona. Okay. Sesiapa mau, kena terlebih cepat. Alright. Because Persona pun ada banyak outstanding. Okay. Dekat semua outlet di Malaysia. Okay. Bos, satu lagi. Okay, ada satu lagi. Bos boleh tambah tentang kita punya model X70 Premium X. Apa jadi? Okay. Tentang Premium X. Okay, Premium X ni sementara ni HQ tak bagi ambil booking untuk Premium X. Okay, yang saya tahu sikit lah tentang the supply of dia punya sunroof. Okay, supply of sunroof ada shortage. So sementara ni Premium X tak ada, tahun ini confirm dah tak ada lah. So kalau ada paling cepat pun 2022. Okay, so masa itu dia mungkin akan dinamakan X70 Premium X 2022. Okay, tahun ini memang dah tak ada. Okay, so kalau tahun ini yang kita boleh dapat adalah X70 Executive, X70 Premium dan X70 Special Edition. Sementara untuk tahun ini hanya ini 3 model. Alright. Okay, lagi satu. Kita pilih last satu soalan. Okay. Ashafinas Noralias tanya. Mostly remaja customer nak beli kereta tapi kebanyakan mengalami masalah seperti umur muda, tiada grantor, minta pendapat boleh. Okay, Zu? I think Zu pun boleh, Ira pun boleh. Zu dulu. Okay, ada banyak cara sebenarnya. Kalau berlaku macam ni, kena buat OT banyak-banyak. Buat OT banyak-banyak, lepas tu nak cantik, belilah barang-barang daripada Ion ke yang sebulanan 100 ke 150 bayar bulan-bulan. 3 bulan ke 6 bulan pun dah okey dah. Sebab sekarang ni masalah umur muda dengan tak ada grantor. Bila umur muda bawah 23 memang kalau ikut bank minta grantor. Tapi kalau ada rekod 25 lah, 25 ikut kena grantor. Tapi kalau tak nak grantor, kena gaji banyak ataupun ada rekod sikris. Ada rekod dengan bank. Sebab bank nak nilai daripada situ lah untuk dapatkan loan. Ataupun kena bayar muka ke. Ada banyak solution kat sini. Saya nak tambah?
English tu, solution. Okay, saya nak tambah sikit je. Okay, kalau pasal kes yang macam ni, sebenarnya dia banyak, macam mana, banyak cabang lah. Maksudnya customer dia banyak kan. Kadang-kadang umur muda tu berapa umur dia kan. Maybe dia bawah 24 tahun. Memang kalau gaji tak cukup, basic rendah, kebanyakan bank memang akan minta guarantor. Okay. Dia boleh main bincang dengan kita, maybe kita boleh suggest dekat dia macam mana kita nak buat dengan dokumen dia tu. Dia boleh datang dulu lah, jumpa dengan SA yang sah ni kan. Jumpa, kita akan bagi tahu kat dia. Kita akan suggest dekat dia macam mana. Ya. Kes yang macam ni memang kena berjumpa dengan berhubung dengan SA yang sah dulu. Baru dapat jawapan. Okay, so saya nak tambah sikit. Okay, mungkin kebanyakan orang tak tahu, kenapa bawa umur 25 kena guarantor, dulu tak payah ni tu. Okay, ini saya share lah apa yang saya tahu. Okay, kalau dekat bank, okay, dalam bank punya record, apa mesti ada analisis. Okay, customer yang dalam golongan kategori 18 hingga 25, antara geng ini ya, senang kata geng ini dia punya NPL memang lebih tinggi. NPL bermaksud apa? Non-performance loan. Non-performance loan bermaksud apa? Bermaksud dia bayar tak cantik. Sebab tu umur 18 hingga 25, bawah 25 ni bank biasa dia akan minta satu guarantor. Because senang kata depa dalam golongan yang risiko tinggi, debt bayar tak cantik. Okay? So macam tadi Zul kata, apa yang Ira kata tu memang betul. Dia ada dua. Kalau you punya umur muda, okay, normally kalau you tak ada guarantor, tak ada apa, cuma normally yang kita boleh selesaikan adalah kita minta customer adjust lebih banyak down payment. Okay, adjust lebih banyak down payment to mengurangkan margin loan itu. So kadang-kadang mengurangkan margin loan tu akan menolong dia punya scoring dapat markah yang lebih tinggi. Okay, alright. Okay, tengok ada lagi tak komen. Komen tak ada soalan. Yang komen-komen tu semua puji saja, puji aku handsome ni saja. Okay. So soalan sudah tak ada. Alright. So ada seorang lagi. Ini mesti Zul kena jawab. Orang lain tak boleh jawab. Okay. Siapa jawab ni saya denda. Okay. Soalan dari Cik Siti Nur Yahaya. Jika saya peminum tinggi, masih boleh buat pinjaman ke? Okay. Jawapannya Cik Siti Nur Yahaya kena PM saya. Sebab benda kita adjust, kita boleh adjust. Okay. Senang saja jawapan. Ringkas. Thank you. So, I think hari ini semua soalan kita sudah memberi penerangan atau jawapan. Okay. So, kalau sesiapa masih ada soalan, because time sudah dekat 1 jam dah. Okay. So kalau masih ada jawapan, boleh WhatsApp atau call Zul, Ira, atau menghubungi syarikat kita, Facebook kita. Okay. Then di bawah gambar depa nombor telefon, contact number. Okay. Apa-apa boleh contact dengan kita. Okay, walaupun pada masa FMCO ni semua tak boleh keluar, kita settlekan semua urusan atas talian. Okay, melalui platform social media, TikTok, IG, Facebook, YouTube. Just search Proton Pengangkutan Sedar, semua ada di atas. Okay, then ada apa-apa nasihat nak sampaikan kepada penonton kita, Zul? Okay. Kes sekarang makin tinggi. So, kita jaga kita lah. Kalau tak ada urusan apa, jangan keluar lah. Itu saja. Okay. Cik Ira? Okay. Saya nak bagi tahu.
sekarang ni yang mana kalau ada customer yang still nak buat loan, kita pun still boleh buat loan, bank pun still bekerja. So jangan risau kalau kata loan anda kita tak boleh buat ke apa ke, memang sekarang kita akan buat loan. Okay, nasihat saya kepada semua yang tengok live ni ataupun nanti later yang akan tengok, jaga SOP, jaga diri, jaga family, kalau boleh pakai mask, double mask kan. Sentiasa basuh tangan, balik dari mana-mana terus mandi sebab kita ada family apa semua. Sebab sekarang ni virus ni terlalu dangerous lah. Dia serang cepat sangat. Itulah nasihat saya. Alright, terima kasih. So I think apa yang saya nak pesan tu Zu dengan Ira sudah pesan lah. Okay, so yang paling penting adalah jaga keselamatan kita. Okay, so sekali lagi saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada para penonton yang masuk, support kita, share, like dan like kita punya FB Live ni kali ini. Okay, sekali lagi terima kasih, stay safe, stay at home. Terima kasih. Bye. Thank you so much yang mana support. Terima kasih, love. Bye-bye. Jumpa lagi. Bye.